Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai sudah. Majlis kita, majlis zikir, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan di samping kita membaca zikir, kita berzikir, mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah redha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita harapkan banyak doa, banyak amalan-amalan kita lipat gandakan lagi, kita tambahkan lagi. Sebelum ni kalau kita banyak lalai, banyak ghaflah, banyak leka, banyak buat dosa, banyak buat maksiat dengan Tuhan, kita kena belajarlah pelan-pelan. Kita mula kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena pelan-pelan lah. Maksudnya kalau boleh laju-laju lagi bagus, takut tak tahan. So buat perlahan-lahan kembali yang kita ajar ni, pelan-pelan kita baca. Baik, malam ni kita nak tengok sedikit tentang, saya nak kena ulang sikit tajuk ni pasal tengok macam orang makin tak ambil kisah sangat. Tengok slide Nazri yang pertama tadi. Okey, kita kembali balik. Hari tu kita dah bicara dah sedikit. Ni nak sentuh sikit dalam 5 minit tu. Tentang iaitulah dosa. Kita nak sentuh tentang dosa sebagai musibah atas kita. Allah hantar musibah. Musibah ni Allah nak didik kita bagi kita faham. Yang kita buat silap. Kita ambil terima musibah ni dengan kita menilai, kita mengkaji balik di mana kesilapan kita. Tetapi kalau kita tak kisah, lantak je lah, kita dah kira lain pilihan kita. Kita dah fikir cara akal kita tak nak fikir cara syarak. Maka tu yang tu jadi bala. Pasal kita tak balik kepada Allah. Kita kena fikir setiap satu yang berlaku atas muka bumi ni, tidak ada satu zarah benda yang bergerak melainkan semua dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah apa pun. Ni yang saya nak bercakap lagi 5 minit, 10 minit ni. Semua dah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Dah ada rekod dah dulu. Yang sini mana bercakap yang malam ni. Jadi benda kita nak buat apa pun, semua dah ditulis, dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dipanggil manusia ni sebagai pelakon. Cuma kita tak boleh pilih yang jahat. Sebab Allah ada ilham dah kat kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan atas anak Adam itu jalan-jalan kejahatan dan jalan kebaikan. Jadi jangan pilih jalan yang jahat. Sebab tu dia kena faham. Bila pilih jalan jahat, bermakna kita mencabar Tuhan. Bermakna kita menderhaka kepada Tuhan. Sebab tu hukum dia berat orang derhaka ni. Derhaka ni dia banyak. Derhaka anak kepada ibu. Derhaka anak kepada ayah. Derhaka isteri kepada suami. Derhaka umat kepada Rasul. Derhaka hamba kepada Allah. Derhaka lah tu. So jadi bila derhaka tu bermakna kita dah against apa yang Allah Ta'ala kehendaki. So bila kita itulah seolah kita mencabar Tuhan. Kita mencabar Tuhan tentang amalan-amalan yang kita sepatutnya kita buat. Kita challenge Tuhan. So jadi, bila datang COVID kita lihat, manusia hari ni tak nampak apa, kita nampak perubahan pun. Macam biasa je. Buka tengok pintu. MCO. Tutup PKP ni. Buka balik tengok. Kita nak tengok apa jadi. Penuh atas jalan raya. Orang masih manusia ingat seolah-olah benda ni macam sebelum datangnya COVID. Setiap minggu full. Kalau daripada Kuala Kangsar balik ke KL tu, kalau hari Ahad tu, janganlah lalu balik. Mau 6-7 jam tak sampai lagi ke KL nak sampai tu. Jadi setiap minggu macam tu. Bila datang COVID ni pun orang masih beranggapan macam itu lagi. Pergi Langkawi, bawa anak bini, anak 3 bulan, 4 bulan dalam buayan, duk cempung lagi. Pergi punya nak seronok, nak enjoy lagi ni, kita kurung ni. Bukan kurung. Bukan kurantin sebenarnya. Allah nak kita tu beruzlah. Hisap balik. Tengok balik. Nilai balik mana yang kita buat silap. Bukan suruh kita seronok. Kita ni nak seronok tak habis lagi. Boleh lah, bukan kata dilarang seronok. Tapi seronok yang kena sesuai dengan keadaan sekarang. Nak seronok lah ni kena seronok sesuai dengan keadaan sekarang.
Bukan sebelum ni, tak boleh dah. Besar kemungkinan kita tak bertemu lagi dah. Kita tak berjumpa lagi lah dengan masa-masa seronok kita, masa senang kita sebelum ni. Kita dah kena ubah dah semua ni. Dan kita tak tahu lepas ni apa akan jadi. Dan kalau mengikut para ulama sebut, kemungkinan besar akan terjadinya perang yang lebih besar lagi lepas COVID ni. Ini baru Allah hantar, Allah nak cuba, Allah nak uji. Bukan maksud Allah uji. Allah nak bagi kita berlatih. Latih apa? Latih untuk menahan kesabaran kita atas kesusahan. Sebab lepas ini ada lagi besar lagi kemungkinan fitnah yang akan datang. Bukan nak suruh seronok dah. Besok kau tak sempat. Habis COVID 3 tahun, besok hidup lagi lah. Tom datang habis besar. Kita tak bersedia. Macam mana kita nak menghadapi fitnah yang lebih besar lagi. Tak sampai fitnah Dajjal lagi. So jadi ini sebenarnya satu keadaan, satu masa yang Allah latih kita. Allah takkan zalim kat kita. Allah sangat adil. Allah didik kita. Cuma manusia tidak mau melihat dengan akal dia. Manusia tidak mau melihat dengan pandangan ainul basirah. Manusia nak layan nafsu-nafsi dia. Duk ikut cara orang kafirin musyrikin tu. Ikut cara orang-orang tu buat. Kita ni orang Islam. Kita ada Tuhan. Kita ada Nabi. Mereka tu tak ada. Tuhan dia tak. Dia kata Jesus lah, yang Buddha, yang Hindunya, yang itu ini. Dia bukan sama dengan kita. Kita tak boleh ikut cara dia. Kita kena balik cara Islam kita. This is the most important things. Benda ni sama-sama kita kena fikirkan balik-balik. Sebab itulah kena fikir sesaat tentang Allah Ta'ala. Apa yang Allah bagi atas kita. Kan? So benda ni sangat kritikal sekarang ni. Ini bukan main-main. Kita tengok hari-hari apa yang berlaku. Ini baru setahun kita tengok. Masuk tahun yang kedua, boleh hancur ekonomi. Hancur ekonomi tu kerajaan kata, kerajaan sekarang ni tidak ada duit lagi nak bantu rakyat. Apa kata masa tu? Kan? Masa tu apa kita nak buat? Sekarang ni mungkin orang makan gaji masih lagi enak-enak. Masih lagi lazat-lazat. Sedap sebab ada duduk di rumah tapi ada gaji. Tapi bagaimana orang yang berniaga? Cuba tengok. Pasar malam lah. Kita boleh lihat bagaimana huru-haranya keadaan yang berlaku disebabkan oleh kesan daripada PKP ni. Ini yang kita nak kena fikir sama-sama. Jadi, kita baliklah kepada kisah Nabi Yunus AS. Macam mana yang berlaku kepada Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus tu, kisah dia panjang lah. Macam dengan umat dia. Bila umat dia tu tak mendengar cakap dia kata 3 hari lagi katanya. Bala akan sampai. Jadi sebabkan itu je. Jadi, lepas 3 hari, umat dia bertaubat dan bala tak turun. Jadi Nabi Yunus dengan keadaan marah ni, lari pergi tepi pantai tu. Tu naik ke bot, naik ke sampan. Bot dia naik tu pula muatan penuh. Jalan-jalan tengah laut, tak boleh nak jalan bot tu. Kapal tu penuh. Kapal dia elok jalan. Jadi buat keputusan undi, salah seorang kena taut. Taut yang pertama, jatuh dia naik balik. Taut yang kedua, yang ketiga, memang dia kena huban dalam laut. Sebab apa? Dia orang pun tahu yang naik kapal tu ni Nabi Yunus. Sebab apa? Dia lari daripada Tuhan dia. Maka Tuhan marah. Sikit je. Pasal itu je. Maka dia ditelan oleh ikan nun. Kalau ikan nun tu sebenarnya kalau tengok sekarang ni adalah ikan paus. Baik, maka dengan sebab itu, maka lalu berdoalah Nabi Yunus. Nabi, macam mana pun Nabi. Nabi. Ada sebab jadi macam itu. Ada sebab. Maka beristighfarlah Nabi Yunus. Apa istighfar dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah yang dibaca oleh Nabi Yunus. Maka apa kita nak buat hari ni? Inilah antara tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Maka kita dah kena mula dah latih. Dulu kita dah bincang setiap malam apa yang Rasulullah buat. Sekurang-kurangnya 70 kali dia bertobat kepada Allah. Sedangkan Nabi itu maksum. Nabi itu tak ada dosa. Tapi Rasulullah tetap beristighfar kepada Allah. Kita ni pula tambah-tambahan pula keadaan sekarang ni, keadaan COVID ni yang datang ni, menunjukkan sangat-sangat nyata, sangat obvious, sangat nyata, sangat jelas bahawasanya benda ni disebabkan oleh tangan-tangan manusia, tangan-tangan kita yang membuat kebinasaan, kerosakan di atas muka bumi ni. Sehingganya Allah menghantar
COVID. Kita tak usah pedulilah ke orang kafir tu, memang dia dah kafir. Memang dia dah buat maksiat sentiasa sebab orang kafir ni memang dia syirik dengan Tuhan. Kita ni punya ramai yang manusia mukmin, orang Islam atas muka bumi ni. Kita buat maksiat tu Nabi sebut jadi buih lah kita ni. Maka atas sebab itulah kita kena balik segera kepada Allah. Tadi pun kita dah berzikir dah, kita baca Sayyidul Istighfar. Dah kita baca dah Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar. Jadi tak salah kalau kita nak pandang balik, semoga Allah mengangkat balik COVID ni segera, maka kita kena memperbanyakkan taubat. Semalam pun saya dah sebut, kita nak baca selawat. Maknanya banyaklah nak kena baca. Ya, memang masa ni, masa kita nak mempertingkatkan nilai, kualiti, kuantiti amal-amal kita yang mana kita tak buat sebelum ni. Dan taubat tu dah jadi satu mandatori. Suatu perkara yang mesti. Kenapa? Hari-hari buat dosa. Hari-hari buat dosa, hari-harilah kena bertaubat. Takkan nak himpun sekali. Tunggu bulan Ramadan ke? Tunggu pergi haji ke? Haji dah tak boleh pergi dah sekarang ni. Sampai tak ada orang di Masjidil Haram. Sampai tak ada orang nak ziarah. Nak ziarah makam Rasulullah. Adalah orang-orang yang bekerja menjaga Masjidil Haram tu. Masjid Nabawi tu adalah. Tapi orang tak boleh pergi dah. Sampai macam tu Allah jadikan. Nak beritahu punya betapa banyaknya kita ni dosa. Maka dengan sebab itulah Nabi Yunus berdoa sehingga Allah makbul doa Nabi Yunus. Akhir sekali Nabi Yunus dikeluarkan daripada mulut ikan nun. Kalau tidak, maka Nabi Yunus akan kekal duduk dalam mulut ikan nun sampailah kiamat. Demikianlah juga dengan kita. Kalau kita tak nak duduk kekal juga, oh kita ikut KKM, kita ikut WHO. WHO tu adik-beradik Dajjal ya. Dia tu kafir. Dia akan buat cerita cara dia. Kita tak tahu entah COVID datang daripada dia orang. Kita tak tahu. Tapi cerita dia, kita kena ikut Allah, kena ikut Rasul. Kita dah mengucap dua kalimah syahadah dah, kita apa? Kita dah mengucap syahadah dah. Nak ikut Allah dengan Rasul. Maka kita tak ikut. Kita nak hala pergi ke lain juga. Maka dengan sebab itulah. Maka dalam keadaan sekarang ni, apa yang kita nak buat, ialah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita sama-sama, saya menyerulah. Yang mana yang mengaji malam ni, yang mendengar rakaman dan sebagainya, kita kena latihlah diri kita. Kalau tadi disebut, kalau orang tanya Ustaz, saya ni kalau nak zikir Sayyidul Istighfar ni tak boleh dah hafal lagi ni, panjang sangat. Tak apalah, kamu zikir je yang pendek-pendek. Ambillah zikir istighfar Nabi Yunus yang paling pendek. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bacalah 70 kali, 100 kali, ataupun rasa bila rasa duka cita, rasa sedih, bila tengok jiran-jiran dekat rumah sana kena COVID, kita dah nyat takut. Ketakutan tu jangan kita terjemahkan dalam bentuk stres. Kita ambil wudu ataupun duduk diam-diam, pegang tasbih, kita istighfar lah duduk diam-diam tu. Kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita boleh access handphone tu, tengok sejam duk layan FB tu yang tak dapat faedah tu, kan? Yang tak kita duk tengok benda yang bukan kerja kita. Kita terpaksa ambil tahu hai satu dunia. Apa kita dapat? Sebab tu kadang-kadang banyaknya keburukan handphone ni, dia bagi dedah kita dengan segala serba-serbi perkara-perkara yang kita tak perlu fikir, kita kena fikir. Kita dipaksa supaya baca. Kita membaca lah, konon-konon nak jadi orang yang bermaklumat. Maklumat yang tak ada faedah kita nak buat apa? Baik kita ambil tasbih, kita istighfar, lagi maklumat, lebih baik lagi untuk kita. Jadi lepas ni kita kena mula ubah pergi ke arah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, 70 kali 100. Ada orang tanya, nak buat lebih boleh tak Ustaz? Tafadhal, silakan. Bacalah banyak mana nak baca. Sebab tu doa ni, zikir istighfar ni sangat penting. So jadi kita dah kena mula dah sekarang ni. Saya harap semua orang bersedia untuk kita dah mula. Mungkin kemarin kita dah kuliah lupa. Pun jangan buat. Jangan fikir cara orang lain fikir. Kita fikir ni mungkin sebab dosa aku. Jangan tengok dosa kawan kita. Dia tu pun buat dosa.
Kita bila kita orang tegur kita, kamu ni buat silap je. Kau pun buat. Dia tak nak mengaku. Dia nak cerita hai orang. Kalau orang tegur kita tu, kita cakap apa? Terima kasihlah bang tegur saya. Ni tak, awak pun kan dosa banyak. Tegur saya buat apa? Ni orang sombong nama dia. Kita ni bila dah kena tegur, orang tegur kita tu, kan? Orang tegur kita tu, kita terimalah teguran orang tu. Janganlah kita nak marah ke dia pula. Awak pun sama juga. Macam laki bini lah. Kan? Jadi benda ni kesilapan. Kita kena terimalah kesilapan ni. Baik. Jadi untuk malam ni, bahagian ini saya nak kongsi sekali lagi. So sama-sama nanti lepas ni. Nak buat siang pun boleh. Nak buat malam pun boleh. Nak buat lepas solat, nak buat 10 kali. Lepas solat nak buat 20 kali. Silakan. Tak ada masalah. Kan? Boleh semua. Kalau nak khusus, waktu malam. Lepas pukul 10-11 ni, solat hajat 2 rakaat, sholli sunnatul hajati, rakaataini lillahi ta'ala. Saja aku solat hajat 2 rakaat kerana Allah. Rakaat pertama, paling pendek kuliah, rakaat kedua kerana Allah. Habis tu, terus baca istighfar. Lepas beri salam tu, terus baca istighfar. La ilaha illa anta itu. Ataupun nak baca yang panjang lagi, Sayyidul istighfar tu kan, silakan. Nak baca lagi panjang, istighfar kabir, lagi panjang dalam tarekat Ahmadiyah. Silakan. Baca, mana pun baca. Yang penting, baca. Yang penting kita kena mula dah. Mungkin dengan gerakan-gerakan kita ni, yang kita nak mula malam ni, kita nak mula nak buat zikir ni, istighfar ramai-ramai ni. Ni dalam ni saya tengok ada 49 orang dah. Mungkin lebih lagi kan, mungkin ada share 45 orang. Kita katalah 100 orang malam ni. Kita mulakan gerakan untuk beristighfar kepada Allah. Lepas ni kita seru orang lain lagi. Kita ajak orang lain ramai-ramai lagi. Semua orang kita ajak beristighfar setiap malam. Jadi tak payahlah kita paksa orang benda ni. Kita ajak. Kita dakwah kepada orang. Kita ajak mungkin 10 orang. 3 orang ikut. Alhamdulillah. Yang penting ada orang nak buat. Kemudian berselawat kepada Nabi jangan lupa. Selain di samping istighfar, berselawat jangan tinggal kepada Nabi. Selawat juga mengangkatkan dosa. Sebab selawat ni menenangkan, aman, tenang. Salama selawat ni. So 2 perkara kita nak mulakan malam ni. Selawat tu baca 100 ke 1000 kali ke selawat baca. Istighfar ni kalau Nabi 70 ataupun 100. Kita bacalah kalau ikut Rasulullah. Kita baca banyak itu pun cukup. Kalau rasa dosa kita banyak, kita nak baca banyak lagi, silakan. Tak ada siapa nak halang kita. Okey, habis lepas tu